Sekarang kita akan melihat demo menghasilkan profil perniagaan. Untuk menghasilkan profil perniagaan, kita akan menggunakan software Microsoft Word. Jadi kita buka Microsoft Word. Ini merupakan paparan bagi Microsoft Word. Okey, jadi sebelum kita mula membuat jadual ataupun profil perniagaan, kita perlulah membuat sedikit setting okey, mengikut kehendak soalan. Jadi, yang pertama kita perlu set jenis tulisan, size tulisan, spacing. Okey. So ingat jenis tulisan, size tulisan dan juga spacing. So untuk tujuan itu, okey, kita bolehlah ubah size di sini. Okey. Kita tekan, kita pilih size 12. Okay, sebagaimana yang dikehendaki oleh soalan. Kemudian untuk jenis tulisan kita perlu pilih Times New Roman. Jadi kita klik di sini, kita cari Times New Roman, kemudian kita klik sekali lagi. Okey. Kemudian untuk spacing, kita kena gerakkan mouse kita untuk mencari ikon yang ini. Okey. Ikon ini menunjukkan ikon untuk menentukan spacing. Dan spacing itu dia sebenarnya merupakan jarak di antara baris. Okey. Jadi kita klik dan kita perlu menggunakan spacing 1.5. Okey, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh lembaga. Jadi kita klik. Selepas itu, barulah kita mula menghasilkan jadual. Dan untuk jadual itu, okey, kita boleh melihat format dia pada muka surat 26 di dalam panduan pelaksanaan tugasan projek dengan 5 SPM 2014. Jadi, untuk memulakan, kita type profil perniagaan, iaitu tajuk di tengah-tengah muka surat. Jadi, kita gerakkan mouse kita okay, untuk mencari ikon yang ini. Ini merupakan center. Kita klik. Jadi, cursor kita akan bergerak ke center. Dan kita type di sini profil perniagaan. Okay. So, ini merupakan tajuk. Okay, kita boleh highlight. Dan kita boleh bold. Okay. Bold maksudnya kasih gelap. Okay. Kasih gelap. Kasih dah tebal sedikit tulisan. Okay. Selepas itu, barulah kita enter untuk masuk ke baris seterusnya untuk mula. Okay. Mula membuat jadual. Untuk memasukkan jadual ke dalam page ini, kita perlu gerakkan mouse kita ke insert. Okay. Kita klik. Kita klik di table. Okey. Jadi di sini kita boleh cuba main-mainkan di sini. Kita gerak-gerakkan mouse kita. So, didapati kita boleh memilih, okey, berapa baris, berapa laju yang kita kehendaki. Okey, dan setelah kita sudah pasti berapa yang kita sudah yang kita perlukan, kita klik saja pada petak tersebutlah. Okey. Jadi untuk tujuan kita, kita perlukan kalau kolom kita perlukan 1, 2, 3 kolom. Dan untuk row, okey, row kita perlukan lebih kurang 11. Okey, jadi kita turun sampai ke bawah. Okey, kita klik. Okey. So, kita dapati di sini ada 3 kolom. 1, 2, 3. Okey, 3 kolom. Jadi kolom sudah selesai. Tetapi ada masalah di sini. Kita memerlukan 11 rows, tetapi yang ada di sini hanyalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kita hanya ada 8 di sini. Kita masih kurang 3. Jadi, untuk menyelesaikan masalah kurang 3 rows itu, kita akan gunakan mouse kita. Tarik 3 row. Okey, seperti begini. Okey, lepaskan mouse. Right click. Dan kita akan copy. Okey. Setelah itu, kita akan gerakkan mouse kita ke bawah sini. Dan kita klik sekali lagi di bawah. Okey. Dan pastikan cursor kita di bawah garisan yang row yang terakhir di sini. Selepas itu, kita right click lagi. Kita paste. Okey.
So, selepas space itu, kita telah pun mendapat bilangan row yang mencukupi yaitu 11 row. Seterusnya, kita perlu adjust size atau lebar setiap kolom untuk menyesuaikan dengan kehendak soalan kita. Jadi, untuk kolom yang pertama, kita tidak memerlukan space yang besar sebab kita hanya perlu isi nombor 1, 2, 3, 4. Itu nombor unjuran. Jadi kita tak memerlukan luang yang besar, jadi kita perlu kecilkan luang di sini. Jadi cara dia adalah kita gerakkan mouse ke garisan ini sehingga dia berubah, sehingga mouse berubah menjadi begini. Jadi kita klik mouse itu dan didapati ada garisan putus-putus. Itu maksudnya kita sudah mengaktifkan garisan tersebut dan kita boleh menggerak-gerakkan dia untuk mengubah size atau lebar kolom tersebut. Jadi sekarang kita nak kecilkan dia, jadi gerak-gerakkan ke sebelah kiri. Ini gunakan anggaran saja. Tak payah ukur. Rasa-rasa kalau sesuai di sini kita lepaskan mouse. Jadi garisan dia akan berhenti di sini. Seterusnya, untuk kolom yang tengah ini, kita pun tidak memerlukan luang yang terlampau lebar. Sedang-sedang sudah cukup. Jadi kita ubah sesuai. Klik. Kita gerakkan ke kanan. Lebih kurang begini. So, sekarang kita sudah ada table yang sudah sesuai untuk mengisi kita punya profil perniagaan. Jadi dari sini kita perlu merujuk kepada muka surat 26 ya di dalam panduan pelaksanaan tugasan projek tingkatan 5 SPM 2014. Jadi kita rujuk di situ, kita type, kita kena type semua butirannya dikehendaki di dalam dua kolom ini. Ini merupakan jadwal yang telah saya type sebentar tadi. Jadi selepas saya type, saya dapati saya punya alignment ataupun susunan tulisan saya tidak cantik. Tengok, semua pergi ke center. Jadi saya tidak mau itu. Saya mau semua bermula dari tepi. Saya tidak mau dia bermula dari center. Jadi mudah saja. Kita highlight mana yang kita mau ubah. Lepas itu kita klik di sini. Jadi semua akan susun bermula dari tepi. Kemudian saya juga dapati saya punya tulisan di sini dalam keadaan bold. Untuk menghilangkan bold itu sama juga kita highlight mana yang perlu diubah. Lepaskan mouse dan kita klik sekali lagi di bold ni. Bold akan hilang. Jadi dia akan jadi tulisan yang tipis lah atau tulisan yang normal. Untuk sekarang kita boleh mula mengisi butiran bagi profil perniagaan kita. Dan sebelum kita boleh mengisi, didapati pula di sini pun tulisan bermula dari center. Kita tidak mau itu, jadi kita highlight satu baris ke bawah. Kemudian kita klik ini, align text left. Klik. Jadi cursor kita akan bermula dari tepi sebelah kiri. Jadi untuk nama perniagaan, jadi kita perlu cipta satu nama perniagaan bagi perkongsian yang menjual barangan elektrik. Jadi pastikan nama kedai itu ataupun nama perniagaan itu ada kedai elektrik lah. Supaya boleh memberikan gambaran kepada orang ramai bahawa kedai itu adalah menjual barang elektrik. So contohnya perniagaan elektrik. Contoh. Ini hanya contoh. Nama pemilik. Nama pemilik untuk tahun ini kita diberikan tugasan untuk menghasilkan profil perniagaan untuk perkongsian. Jadi, nama pemilik sebenarnya merujuk kepada nama pekongsi. Dan mengikut kehendak soalan, kita ada 3 orang pekongsi.
Jadi di sini kita perlu letakkan nama 3 orang. Oke, 3 orang berfungsi di sini. Jadi kita boleh cipta, oke, contohnya di sini Tim Lim Chin. Oke, jadi sebaik-baiknya kita type nama penuh, tapi di sini saya hanya tunjukkan contoh. Jadi saya tidak type nama penuh, tapi untuk Anda sila type nama penuh. Nah, nama yang Anda type di sini tak semestinya orang yang betul-betul boleh direka. Tetapi saya amat menggalakkan pelajar supaya antara 3 orang pemilik ini salah seorang dia adalah Anda sendiri. Oke, so andaikan Anda adalah Ali bin Ahmad, oke, letakkanlah di sini Ali bin Ahmad sebagai salah seorang pengungsi. So Ahmad saya galakkan. Untuk lokasi dan alamat, ini merujuk kepada lokasi ataupun alamat perniagaan elektrik kita. Oke, so ini pun tak semestinya betul-betul punya. Kita boleh reka, tetapi reka biarlah logik dan munasabah. Oke, jadi di sini katakan saya letak lot 2, lorong 4, taman bunga emas. Oke, kemudian selanjutnya diikuti oleh postcode Kuala Penyu, Sabah. Oke, jadi alamat yang saya berikan di sini memang tidak wujud, oke, di alam yang realiti ini. Tetapi biarlah dia, walaupun bukan betul, tapi biarlah logik dan munasabah. Oke, jangan pula kita letak di Amerika Syarikat ataupun di mana-mana yang tidak berkaitan dengan kita lah. Oke, jenis perniagaan ini mudah, kita type saja perkongsian. Oke, ada R, perkongsian. Nah, tempo perakaunan. Oke, saya pernah nampak ada ramai pelajar letak di sini 1 tahun. Oke, yaitu dia letak di tempo perakaunan selama 1 tahun. Tetapi untuk soalan tugasan projek kita, oke, kita sebenarnya hanya perlu membuat record ataupun account untuk 1 bulan sahaja. Oke, yaitu bulan April saja. Oke, jadi kalau kita letak 1 tahun di sini, maksudnya rekod kita adalah bermula dari 1 Januari ataupun sampai 31 Desember. Oke, itu tidak betul. Jadi di sini kita letak 1 bulan. Oke, tempo record. Oke, tempo record. Oke, yaitu dari 1 April 2014 sehingga 30 April 2014. So, ini adalah daripada soalan. Nah, oke, kita lihat di buku tunai ataupun kita lihat di jurnal-jurnal, kita boleh dapat maklumat ini ya, tidak susah. Nah, sekarang untuk modal perniagaan. Oke, untuk maklumat ini kita boleh dapati daripada soalan tugasan projek. Oke, pelajar sekalian, ini merupakan soalan bagi tugasan projek kita muka surat kedua. Oke, yaitu butiran yang pertama. Berikut merupakan kunci kira-kira pada 31 Mac 2014. Oke, untuk maklumat modal, kita boleh lihat di bawah ekuiti pemilik, account, modal. So, di sini diberikan berkongsi A, oke, sekian-sekian, berkongsi B, sekian-sekian, berkongsi C, sekian-sekian. Jadi jumlah modal kita 240.000. Oke, so 1284. Oke. So, 4.
Dan sebelum shutdown komputer, pastikan Anda telah pun save, oke? Save di tempat yang mudah Anda capai ataupun mudah untuk Anda buka semula kemudian. Oke, sekian, terima kasih.